Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Wa ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sambung ayat yang ketiga surah Ghafir atau Hamim Al-Mu'min. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul. La ilaha illa huwa ilaihil masir. Cek ayat 3. Ayat 3 surah Ghafir. Hamim Al-Mu'min. Itu tajuk kita. Surah yang sedang kita bahaskan, atau dinamakan juga surah Ghafir. Baik. Ayat yang ketiga. Cek dalam muka surat kitab tuan-tuan. Saya kitab lama. Saya kitab lama, pages nombor lain. Tuan-tuan cek dalam kitab yang baru. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala mafhumnya, Tuhan yang mengampuni dosa dan menerima taubat, lagi keras siksanya, yang mempunyai kurnia. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, kepadanya tempat kembali semua makhluk. Huraiannya, Allah menyatakan bahawa Dialah Tuhan yang pengampun akan dosa hamba-hambanya yang telah lalu. Baik, kita mula membahaskan ayat yang ketiga daripada surah Hamim Al-Mu'min.
atau dinamakan juga surah Ghafir. Selepas surah Az-Zumar ialah Hamim Al-Mu'min. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut pada ayat yang ketiga, seperti yang telah kita baca huraiannya sebentar tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan zatnya kepada hamba-hambanya, bahawa di antara sifat Allah Ta'ala itu adalah Dia Maha Pengampun akan segala dosa-dosa hambanya. Sebab itu, kalau boleh saya sentuh ayat 14 daripada suratul Buruj. Allah berfirman, wa huwal ghafurul wadud, dan dialah Allah yang memiliki sifat antaranya Al-Ghafur. Dia Maha Pengampun, dan dianya Al-Wadud. Al-Wadud ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan makna amat cinta kasih kepada hambanya. Itu Al-Wadud. Wa huwal ghafurul wadud. Allah kembarkan sifat pengampun Dia, Al-Ghafur, Al-Wadud. Sifat pengampun Allah, kemudian Al-Wadud, terlalu cinta kasih pada hamba-hamba Dia, muslimin dan muslimat. Di dalam kita memikirkan dosa-dosa kita yang terlalu banyak, maka di sana adanya peringatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita jangan berputus asa, jangan kita rasa dosa kita lebih besar daripada keampunan, rahmat dan kasih sayang Allah. Jangan kita rasa dosa kita tak terampun sebab terlalu banyak. Manalah tahu berhimpun dekat diri dia, dialah peminum arak, dialah penzina, dialah pemakan riba, katalah begitu. Lalu mungkin individu itu merasakan bahawa cukup besar dosa dia, dan mungkin di celah-celah kerisauan dia mungkin terbit perasaan, ai Allah ampun ke aku ni. Tuan-tuan muslimat, mari kita lihat ayat 53 surah Az-Zumar. Cuba baca tengok 53 Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innallaha huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Tuan-tuan muslimin muslimat,
Tolong hadam sekejap ayat 53 Az-Zumar tu. Apa kata Allah? Qul, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahu mereka apa aku nak cakap ni. Ya ibadi, wahai hamba-hamba aku. Allah panggil kita. Hamba jenis man? Alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Dosa bertimbun-timbun. Allah banyaknya dosa dia. Allah kata, wahai Muhammad, beritahu mereka apa aku nak cakap ni. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, beritahu pada hamba-hamba aku yang banyak buat zalim atas diri dia, melampau sungguh. Beritahu dia apa dia? La taqnatu min rahmatillah, jangan mereka berputus asa daripada rahmat Allah. Sebab aku ni Allah, yaghfirudz dzunuba jami'a, sebab aku ni zat yang maha zat. Yaghfirudz dzunub, aku ampun zunub, jamak daripada zambun. Zambun mufrad, zunub dosa-dosa. Zambun satu dosa, zunub dosa-dosa. Beritahu mereka, la taqnatu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah, tolong jangan give up, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Sebab aku ni yaghfirudz dzunub, aku ampun jami'a, semua dosa. Nak apa lagi? Aku ampun semua dosa-dosa kamu, tinggal aku tak ampun syirik aja. Pernahkah tuan-tuan sembah patung berhala? Pernahkah tuan-tuan sembah batu pokok? Pernahkah tuan-tuan buat benda-benda yang boleh bawa kepada syirik? Kalau tak ada, bersyukur pada Allah. Sebab dosa syirik Allah tak ampun. Dalil 48 Suratun Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya aku Allah tidak akan ampun dosa orang-orang yang mensyirikkan aku, tetapi aku ampun dosa yang selain daripada itu bagi sesiapa yang aku kehendaki. Itu jaminan Allah. Satu yang aku tak ampun, syirik. Hak lain aku ampun. Lalu Allah minta dengan kita, tolong jangan putus asa dengan rahmat dia. Rahmati sabaqat ghadabi, dalam hadis kudusi Allah kata rahmati, rahmat aku, sabaqat ghadabi, mendahului murka aku. Ya Allah, punyalah Allah buka jalan dengan rahmat dia, sampai Allah kata rahmat aku mengalahkan, mendahului murka aku. Aduh, itulah baiknya Allah. Innahu huwal barrur rahim, sesungguhnya aku ni Allah amat baik pada kamu manusia.
Sudah buat jahat, ada dosa, kita dulu tak tahu, mungkin tahu tapi buat juga atas nafsu. Sekarang peluang Allah bagi, dengan nyawa bernapas lagi, minta ampun dengan Allah. Nangislah. Kok mampu bangun tahajud, bangunlah. Mintalah keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kata aku ampun kecuali syirik. Dalam hadis yang lain, dosamu sebanyak buih-buih di lautan, aku ampun. Dosa-dosa kamu start daripada bumi sampai ke langit punya banyak, aku ampun. Dalam hadis kudusi, ketika Allah cerita dialog antara iblis dengan Allah, iblis kata pada Allah, ya Allah, demi kemuliaan-Mu, aku tidak akan berhenti menyesatkan anak Adam. Allah jawab, demi kebesaran aku tidak akan berhenti mengampunkan mereka. Itu dia duduk. So tolong jangan pandang habislah aku Allah tak ampun. Jangan marah Allah. La taqnatu min rahmatillah. Tolong jangan putus asa dengan rahmat aku, kata Allah. Aku ampun semua dosa-dosa kamu. Al-Ghafur. Baik, sambung. Dan juga Tuhan penerima taubat dari masa ke semasa bagi sesiapa yang ingin kembali ke jalan yang benar, dan bagi mereka yang patuh mengingati perintahnya. Bukan sekadar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita, tapi Allah kata aku juga terima taubat kamu. Antara nama Allah At-Tawwab. Saya tak perlu hurai syarat-syarat taubat. Semua faham. Janji tak nak buat dah. Kemudian diiringi dengan amal yang soleh. Tuan-tuan, muslimin muslimat, saya nak baca satu ayat. Ayat nombor 8 surah At-Tahrim. Surah yang terakhir bagi juzuk 28. Surah nombor 66. Selepasnya Al-Mulk adalah permulaan juzuk 29. Ayat yang ke-8 surah At-Tahrim. Selalu dengar ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Saya baca takat tu. Ayat tu panjang. Nak ambil pangkal ayat 8 At-Tahrim. Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi, datang dengan kata kerja fi'il amar, kata perintah, bukan al-madhi, bukan al-mudhari', bukan past tense, bukan present tense, keadaan sekarang, tetapi datang dalam bentuk kata perintah, kata suruh. Al-an, sekarang, kata perintah, iaitulah fi'il amar, suruh. Tubu adalah fi'il amar, kata perintah. Apa dia? Bertaubatlah kamu. Tubu, bukan tabah. Kalau tabah jadi fi'lun madhi, past tense. Tubu, bertaubatlah kamu kepada Allah, ilallah. Maknanya taubat hukum dia wajib, bukan sunat.
Al-Imam Al-Ghazali ada mengarang sebuah kitab nama dia Taubat. Dia hurai dalam tu betapa wajibnya hukum bertaubat, meminta ampun kepada Allah, menyebut dosa-dosa besar kita. Nak cantik lagi, kapit dengan solat sunat taubat. Kalau tak buat solat sunat taubat, tak apa, tak ada jadi masalah. Yang penting kita tu bertaubat. Nak cantik lagi, solat sunat taubat. Tak buat, tak apa. Yang penting pengakuan. Aku bertaubat kepadamu ya Allah. Aku minta ampun ya Allah. Aku pernah minum arak. Aku pernah berjudi. Sebut dosa kita. Jangan malu. Jangan malu. Bangkit tengah malam ke apa ke. Sebab tengok hadis sekejap lagi bab taubat. Saya nak habiskan ayat 8 At-Tahrim. Allah kata tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Selalu kan kita dengar taubat nasuha, taubat nasuha. Apa maknanya? Taubat berjanji tak nak buatlah. Senang faham. Dengan taubat kamu itu, ayat yang sama, asa rabbukum, mudah-mudahan Tuhan kamu, ayyukaffira ankum sayyiatikum, akan kafara sayyiat. Sayyiat dosa, kesalahan. Kafara, kalau kita belajar Arab, kafara, kalau ikut bahasa Melayu, kafara, kapi ni makna timbus. Timbus. Kita sapu sampah, botol-botol tu kita gali tanah, kemudian botol tu kita buh dalam lubang tanah tu, kita timbus. Tak nampak lah. Timbus tu kata Arab kapi, kafara. Begitu faham. Fasik lain, zalim lain, kafir lain, zindik lain. Dia banyak istilah. Bila kata kafir, di sudut lurah bahasa, timbul. Orang kafir, hati dia tertimbul. Begitu. Maka faham timbul. Allah kata kaffara anhum sayyiatikum. Aku nak timbul semua dosa kamu. Makna tak nampak dah. Begitu. Berkat kamu taubat, aku kaffara ankum sayyiatikum. Aku nak timbus, aku nak kambus sehingga tak nampak dah sayyiat, dosa dan salah kamu. Lepas tu wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berkat kamu taubat dengan aku nak bawa kamu masuk ke dalam syurga. Ya Allah, ya Tuhan, taubatlah. Semua kita ada dosa, kecil atau besar. Minta ampun. Kalau kita dulu dah terbuat dosa besar, bertaubat. Sebab taubat berkait rapat dengan dosa-dosa besar. Al-kabair. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan taubat ini, kalau tuan-tuan muslimin muslimat buka suatu hadis dalam kitab Riyadhus Salihin, bagaimana Allah tengok hamba dia bertaubat. Kata Rasulullah, hadis ni dalam Riyadhus Salihin, Imam An-Nawawi cerita taubat. Perumpamaan dia, kata Nabi buat suatu tamsil. Seorang yang bermusafir keluar daripada kampung dia. Dia pun pergilah musafir. 2-3 hari dia pun nak baliklah ke kampung dia. Lalu waktu dia musafir tu, dia belilah macam-macam souvenir nak bagi kat adik-beradik dia.
Nak bagi dekat markah dia, belilah. Sampai lincin coklat di Langkawi. Punya timpo. Ni risau kita ni kes dah 3,000 lebih. Semakin merisaukan. Pening hari ni 111. Kedah 30 lebih kurang begitu. Makin risau. Selangor juara lah. Johor pula banyak hari ni 1,000 lebih. Allahu Akbar. Sehingga sudah keluar cadangan dari pihak kementerian untuk PKPD. Tetapi bersasar. Bukannya macam dulu satu Malaysia. Bersasar. Kalau buat satu Malaysia lingkup ekonomi kita. So bersasar. Tunggulah arahan selanjutnya. Nak sebut apa tuan-tuan? Cuti ni lincin. Sampai ada hantar gambar rak coklat di Langkawi lincin. Tinggal rak punya rembat cuti. Punya pi makan. Punya bercuti. Tak ada social distance, nak hantam aja. Itu yang risau betul kita. Pilah mana pun Cameron Highland. Saya kena hari tu gatai nak pi Cameron. Pilah. Tolak mobil rumah pukul 7 pagi. Sampai sempoi punya pukul 10, pukul 11 sampai atas gunung. Singgah makan tengah hari atas gunung. Keluar restoran, tak bergerak kereta dekat 2 jam. Padan muka. Dekat 2 jam duduk dalam kereta. Kereta tak bergerak. Lepas makan tengah hari. Ngensot. Semua simpang semua penuh kereta. Ngabisnya turun tapah balik Sungai Petani. Tu dia. Naik simpang Pulai, balik tapah, makan tengah hari di Cameron Highland. Kira orang kaya hari tu. Kira saya kaya sungguh hari tu. Pilan je Cameron Highland. Mampu. Tak bergerak kereta. Dia punya timpo manusia. Allahu Akbar tuan-tuan. Muslimin muslimat. Dia pergi musafir, lepas tu balik. Cerita taubat. Lalu dalam perjalanan dia naik kuda. Atas kuda dia tu penuh lah coklatnya, kain pelekatnya, kain batik baru beli. Lalu kata Rasulullah sampai di tengah-tengah perjalanan dia nak berehat. Dia pun turun daripada kuda dia. Dia turun daripada kuda dia nak berehat. Tiba-tiba kuda dia lari meninggalkan dia, kata Rasulullah. Kuda tu lari hilang. Tuan-tuan boleh bayang. Hilang kuda tu di tengah padang pasir daripada pandangan dia. Tak ada, dah hilang. Tuan-tuan boleh bayang tak perasaan dia? Di kuda itulah coklat. Dia nak bagi adik-beradik dia. Di kuda itulah rokok free duty free. Rokok bebas cukai. Nak bagi kat pak dia serokok kuat. Atas kuda itulah kain pelekat, kain batik, semua nak hadiah dekat mak adik-beradik. Kuda tu bawa pelari hilang, tak nampak. Kata Rasulullah, dia punya berdoa. Sedih, dalam sedih dia berdoa. Tiba-tiba kata Nabi, datang semula kuda dia. Dalam dia duk bersedih, tersandar kat pokok nak balik dah, kuda tak ada, tengah padang pasir. Tiba-tiba kata Nabi, datang kuda dia. Allah dia punya gembira. Dia pun cek tengok coklat komplit semua dah. Rokok tak jatuh, duk ada lagi. Lega dia kata, hak tu dia tengok dulu. Sebab rokok dia pun ada semua. Cek kain batik, kain pelekat semua dah. Dia punya seronok, Nabi kata, sampai dia berdoa. Dia punya syok sampai dia kata, ya Allah, Engkaulah hamba-Ku, akulah Tuhanmu. Terbalik cakap. Dia sudah terbalik bercakap. Sepatutnya engkau Tuhanku, aku hamba-Mu.
Tetapi Nabi kata kerana terlalu gembira. Ni hadis sahih. Terlalu seronok, kuda dapat balik, coklat dok ada, semua ada, boleh pacu dah balik kampung, dia punya seronok terbalik bercakap, engkaulah hamba-Ku, akulah Tuhanmu. Terbalik bercakap sebab terlalu gembira, sebab kuda dia sampai. Apa kata Nabi? Allah Ta'ala lebih gembira dari si Mamat yang terbalik bercakap ni apabila melihat hamba-Nya bertaubat. Bayang sekejap. Bila kita angkat tangan, ya Allah, aku pohon keampunan-Mu, aku bertaubat. Kita sebut bertaubat tu, janji dah tak nak buat, menyesal. Allah punya syok, Allah punya happy, Allah punya gembira mengatasi Mamat yang kuda dia dapat balik sampai terbalik bercakap. Cuba bayang sekejap. Tak nak bertaubat lagi. Tu dia duduk. Allahu Akbar. Tak ada ruginya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kita Allah ampun, lepas tu Allah syok kat kita, Allah gembira dengan kita. Allah, untungnya bila kita bertaubat. Baik. Okey. Sambung. Sebaliknya Allah adalah juga Tuhan yang mempunyai seksa yang keras yang akan ditimpakannya ke atas orang-orang yang jahat lagi durhaka, iaitulah yang lebih mementingkan kehidupan dunia dari tunduk kepada perintahnya. Allah. Kita sambung paragraf seterusnya. Ya, Allah pengampun, Allah penyayang, tapi ingat, Allah juga penyeksa kepada hamba-hambanya. Allah juga syadidul iqab, seksa dia amat pedih kepada golongan yang kufar, golongan yang fajir, golongan yang durhaka kepada Allah. Dalam paragraf yang kita baca disebut di antaranya mereka yang mengutamakan kehidupan dunia melebihi negeri akhirat. Tuan-tuan muslimin muslimat, apakah saya tuan-tuan muslimat mahu lempar dunia jauh-jauh? Bodoh jawab dia. Siapa suruh lempar dunia? Siapa suruh zuhud tak bertempat? Islam ajar kita keseimbangan dunia akhirat. Islam menentang melebihkan dunia, melupakan akhirat. Islam juga menentang melebihkan akhirat, mengabaikan dunia. Mesti seimbang. Tengok ayat 200 Al-Baqarah. Cerita dunia 200 Al-Baqarah. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Saya baca yang tu dulu, sekejap lagi saya baca ayat selepas. Ayat 200 Al-Baqarah. Bahagian kedua ayat, iaitulah faminan nas, maka ada di antara manusia may yaqul, di mana ada yang berkata
Rabbana atina fid dunya, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami dunia yang baik, bagilah kami baik di dunia ini. Allah kata, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, maka tidak ada untuk dia habuan di negeri akhirat. Tuan-tuan muslimat sekalian, renung ayat tu elok-elok. Penutup ayat 200 Al-Baqarah, tolong kita renung, fikir sedalam-dalamnya. Apakah kita masuk dalam jenis manusia itu? Muhasabah sekejap. Iaitulah manusia yang dia kira dunia sahaja. Dia tak peduli dah halal haram, asal kenyang sudah. Langgar solat, langgar halal haram. Orang berkereta, dia pun nak berkereta, tapi cara tak elok dia dapat duit. Dia kira dunia. Allah kata beginilah, orang macam ni aku bagi dia dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tapi dia tak ada habuan di akhirat. Tuan-tuan, kita nak yang itu ke? Tuan-tuan, ibu ayah, muslimin muslimat, kita nak macam tu ke? Senang dunia, mewah dunia, rumah mewah, bertingkat-tingkat rumah, kereta 4-5 buah depan rumah, duit dalam bank beratus ribu, tapi semua hasil haram. Basikal racing, bicycle dia, bike dia 168,000 harga, punya dahsyat. Dengar tak ada ke? Yang SPRM pi tangkap immigration KLIA, tak baca paper. Antara yang dirampas ialah basikal yang dibeli dengan harga cash 168,000. Astaghfirullah, tuan-tuan oi. Gila babi punya basikal. 168,000 basikal apa ni? Astaghfirullah. Tapi itu kita baca dalam paper. Kereta Mustang apa semua tak usah cakap lah. BMW gelang mah bini, semua SPRM rembat. Tak peduli dah. Nak dunia, nak senang. Allah kata aku bagi. Aku bagi, tapi kamu kena ingat, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kalau kamu buru dunia dengan kamu tak peduli batasan-batasan aku, kamu abaikan perintah aku, kamu ambil dunia aku bagi, akhirat sorry kamu tak dapat. Kita nak yang tu ke? Apakah kita hidup menongkat langit sampai bila-bila? Sampai masa kita akan terjun ke alam akhirat. Stesen pertama, awwalu manzilin min manazilil akhirah. Stesen pertama untuk stesen negeri akhirat. Nabi kata apa? Innal kubur barzakh. Awak tak masuk kubur tak masuk kubur kah kita? Hari-hari pi masjid duk tengok saudara mara kita yang telah dulu pergi meninggalkan kita. Awak, kita tak jadi serupa mereka kah? Kita akan juga nanti berbatu nisan di atas tanah kita. Tak fikir kah? Allah, siapa kata kita boleh tolak dunia? Tak boleh. Sampai dalam hadis Nabi ajar doa, hadis sahih Muslim, Bukhari. Antara Nabi ajar doa, Allahumma aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Tengok, antara doa Rasulullah ajar, minta dengan Allah, Allahumma, wahai Tuhan, aslih li, tolong baiki, tolong bagi elok. Kalimahnya islah.
lalu dengar kalimah islah, membaiki, bagi elok. Ya Allah, tolong islah. Islah apa? Dunyaya, duniaku, allati fiha ma'ashi, kerana di dunia itulah aku cari makan. Ya Allah, kalau aku berniaga, buka restoran, ya Allah, tolong bagi baik perniagaanku. Ya Allah, Nabi suruh minta, tolong bagi elok kalau aku berniaga. Ya Allah, pelanggan datang elok, pekerja aku pekerja yang jujur dan amanah, buka awal tutup lewat, insya-Allah bersih kedai, semua elok. Ya Allah, aslih li dunyaya, tolong bagi elok dunia aku bekerja di pejabat. Ya Allah, tolong bagi elok dunia aku. Ya Allah, aku tak bodek, aku tak buat kerja tak elok, rezeki aku ya Allah naik pangkat dan sebagainya. Minta, Nabi tak larang, tak ada masalah, ini dunia. Tetapi yang Islam marah, lebih dunia sampai tinggal akhirat. Gila ke dunia sampai akhirat, tak ambil peduli. Oh jangan tuan-tuan. Satu hari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia berhimpun dengan sahabat-sahabat dia. Kisah ni juga dalam Riyadhus Shalihin. Kisah ketika Nabi dah wafat. Imam An-Nawawi bawa cerita. Cerita apa? Satu hari Abdurrahman bin Auf dan beberapa orang sahabat yang masih hidup, termasuk anak dia, ada sekali anak dia nama Muhammad bin Abdurrahman bin Auf. Muhammad yang cerita ni, Imam Nawawi bawa kisah. Kata Muhammad, satu hari aku dan bapa aku dan beberapa orang sahabat, kami duduk-duduk di Masjidin Nabawi sambil menanti waktu iftar, buka puasa. Cuma Imam An-Nawawi tak sebut puasa sunnatkah atau puasa Ramadan, wallahu a'lam, tapi disebut dengan tengah tunggu waktu nak buka puasa. Biasalah kan kita pernah puasa iftar tarawih di Makkah, Madinah, memang kenyang lah kalau buka puasa di sana. Memang sabil saja roti melayang atas kepala, tak payah gaduh lah. Lagi nasi biryani mai, tu yang Pak Arak angkat takbiratul ihram maghrib, nasi biryani ni dia duk melekat lagi. Dia bukan dia peduli orang. Dia tak peduli orang. Bila basuh ke, ambil tisu lap, tak ada dengan nasi-nasi tu ni dia. Silap hari bulan kalau ada rezeki, tuan-tuan boleh tengok dia angkat takbir dia. Lepas angkat takbir, duk jilat jari lagi, mampui. Tu jenis badui punya. Silap-silap boleh tengok suasana lagu tu. Kita tengok ya Karim ya Rabb, perangai hampa, huduh betul. Dia bukan peduli orang. Memang sedap makan kalau bulan puasa, macam-macam boleh makan. Baik. Tengah-tengah Abdurrahman bin Auf, ni cerita dunia. Abdurrahman bin Auf, anak dia Muhammad dan rakan-rakan sahabat yang lain sedang menanti azan maghrib di Masjidin Nabawi. Waktu ni Nabi dah wafat. Tiba-tiba Abdurrahman bin Auf membuka kisah. Dia cerita, dia kata dulu aku ada kawan, dia kata dekat yang geng-geng depan dia yang mungkin tak sempat jumpa Nabi, boleh jadi mereka tabi'in. Tabi'in memang tak jumpa Nabi, lahir selepas Nabi wafat. Ataupun yang lahir Nabi dah ada, dia lahir tapi masih kecil, waktu mereka besar Nabi dah wafat. Dia kata Abdurrahman, dulu aku ada kawan,
Aku ada sahabat nama dia Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair ni, kata Abdul Rahman, seorang yang kaya. Ayah dia orang kaya Makkah, mak dia orang bangsawan terkenal di Makkah. Selalu ayah dia buat majlis makan malam, majlis keramaian di rumah dia. So kami selalu hadir. Orang kaya, di waktu kami di Makkah, kami selalu hadir makan. Sehinggalah kami menerima seruan Islam. Maka turut sama menerima Islam ialah Mus'ab bin Umair, yang pada waktu tu umur dia 17 tahun. Aku nak beritahu kamu, kata Abdul Rahman, aku nak cakap beginilah, hampir seluruh wanita di Makkah tergila-gilakan Mus'ab kerana handsome, kacaknya dia dan kekayaan keluarga dia. Sehinggalah apabila kedua ibu ayahnya mendapat tahu bahawa dia telah mengikut Rasulullah, dia telah Islam, maka Mus'ab bin Umair telah ditangkap oleh ibu ayahnya dan dipasung ke dalam rumah, dalam bilik, pasung kaki. Abdul Rahman merayu, Mus'ab bin Umair merayu, mak lepas kalah apa semua. Sampai akhirnya ibu dia kesian dan ibu dia melepaskan dia, tapi bukan lepas kosong, lepas dengan halau sekali Mus'ab keluar rumah. Halau. Kata, hang berambut, anak ikut sangat Muhammad tu, hang berambut, keluar rumah. Tuan-tuan, bila keluar rumah anak orang kaya, ayah jutawan, mak jutawan, orang hebat, kutlah keluar. Anak merambut ni, anak ambil ni, Maybank to you, debit card. Kut tak bagi kredit card, bagilah debit card. Dalam ni ada 50,000, habis tu lantak hang lah. Kutlah mak tu nak bagi. Bukan gambar rimau, gambar unta lah, kut zaman tu. Kutlah nak bagi hak tu. Dah, mak dia pegang gebar selimut. Berambut, anak ikut sangat Muhammad kan, ambil. Dia lempar gebar tu. Allah, tuan-tuan, ni Abdul Rahman cerita. Gebar itulah dia bawa. Terima kasih mak, ucap selamat tinggal dekat ibu ayah yang masih kafir. Dengan gebar itulah dia ikut Nabi. Dia hijrah ke Madinah dengan gebar selimut itu. Sehinggalah semboyan perang Uhud, dialah pemegang panji-panji muhajirin. Mengikut riwayat, Mus'ab bin Umar membawa bendera muhajirin, manakala sahabat Sa'ad bin Mu'adh membawa bendera Ansar, bergerak ke Uhud. Maka dia akhirnya mati syahid, kata Abdul Rahman, dalam peperangan Uhud. Sehingga disebut antara tangisan Rasulullah paling kuat. Nabi ni menangis, Nabi juga menangis. Kata ulama, Nabi kalau menangis, dengar keluar daripada dada Nabi tu, suara tangisan Nabi tu macam air menggelegak nak masak. Ini ulama bahas. Bunyi Nabi menangis macam mana air menggelegak, macam itulah dia keluar daripada dada Nabi. Nabi tengah menangis, tapi begitu je lah, bunyi dia macam tu aja. Tetapi kata ulama, ada kes Nabi menangis teruk. Teruk tu maksud dia bergoyang badan dia, bergenjut bahu dia, begitu. Tangis yang agak teruk daripada biasa. Ada beberapa kes kata ulama. Pertama, ketika dia melihat jasad ayah saudaranya Hamzah bin Abdul Muttalib, nangis dia, terkopak dada. Allah,
Menangis teruk. Yang kedua, ketika Rasulullah melihat jasad Mus'ab bin Umair yang tengah tersenyum. Kenapa Nabi menangis? Sebab tak ada benda boleh tutup tubuh dia. Lalu Nabi kata, pi ambil dekat kuda dia gebar yang dia bawa. Cari-cari kuda dia jumpa, ambillah gebar selimut, tutup bahagian muka dia. Bila ditutup bahagian muka, terbuka sebelah kaki. Nangis Nabi. Anak orang kaya, Nabi kata, lagu ni dia habis. Anak orang kaya, Nabi menangis. Nabi kata, tutup kaki dia. Tarik pula, tutup kaki. Nampak muka, nampak kepala. Punya pendek gebar. Cuba bayang saja. Tuan-tuan, musim hujan lah ni. Kita tidur malam sejuk. Gebar kita jenis lagu tu lah. Selimut kita tarik-tarik, tutup muka sejuk. Bini pula dia pergi on aircon, kita tarik kaki terbuka. Tak ada pasal dia bungkus tu sampai nampak rambut dengan kaki-kaki. Tak ada. Tarik tu, tutup kaki, bawah katil tu jatuh lagi 6 kaki. Selimut tu punya tebal. Hak kita punya gulung elok punya. Tu yang subuh 6.58. Mampus kita punya selimut. Mana ada tarik kepala kaki terdedah sejuk. Tak ada dia pasal. Itulah gebar selimut Mus'ab, syuhada Uhud, yang sedang senyum gembira sekarang di dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdurrahman bin Auf, ketika dia cerita ni, Nabi menangis sebab anak orang kaya. Begini ending kesudahan dia. Lalu kata Muhammad, anak dia Abdurrahman pun meraung sekuat-kuat hati dia, sambil Abdurrahman bin Auf berkata, bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan aku? Aku seorang yang kaya raya, harta aku melimpah ruah, aku jutawan Madinah. Bagaimana dengan aku? Kata Abdurrahman bin Auf. Sedangkan sahabat aku Mus'ab miskin, dipanggil Allah ke syurga. Bagaimana aku yang kaya ini? Lalu dia menangis, berlari, meninggalkan juadah berbuka puasa, hilang tak tahu pergi mana. Allah cerita Muhammad anak Abdurrahman bin Auf dalam Riyadhus Salihin. Nak sebut betapa bimbang dan risaunya Abdurrahman bin Auf dengan harta dia yang terlalu banyak. Apakah dia selamat di negeri akhirat? Tu dia punya fikir. Kita baru beli protonnya, tak pergi masjid dah. Allah. Sebelum tu duk pakai gerek, mai rajin parking elok, awal datang. Boleh X70 kan, boleh kereta atas dia jual tanah mana rezeki dapat. Beli kereta tak mai dah masjid. Awak harta hang banyak Abdurrahman bin Auf. Fikir tuan-tuan, dunia kita akan tinggalkan masuk 2021. Apa makna? Umur kita bertambah. Sebab itu Allah sebut adadas sinin, apabila aku cipta matahari, supaya kamu boleh hitung bilangan tahun. Adadas sinin, bila kata hitung tahun 19 lah, 2000 lah 2021. Apa kita nak fikir? Umur bertambah. Dah bila umur bertambah, apa nak buat? Tambah amalan. Sebab modal makin sikit. Allah. Tu kisah Abdurrahman bin Auf. Dunia ambil dah, ambil. Boleh ambil, boleh. Jangan sampai tinggal akhir. Yastahibbunal akhirah, yastahibbud dunya 'alal akhirah. Orang yang mengutamakan dunia mengatasi akhirat. Dalam ayat 3 surah Ibrahim, na'udzubillah, maka Allah ajar
ayat 201 Al-Baqarah. Imbang balik. Tadi ayat 200 Allah kata ada manusia hak minta dunia, aku bagi, akhirat tak. Nak itu kah? Oh, jangan. Mewah, senang, tapi dunia aja, akhirat tak ada. Maka Allah ajar ayat 201, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Tu dia imbang. Moga kita jadi orang 201 Al-Baqarah. Wa minhum, dan ada di antara mereka, may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, mereka yang minta kepada aku, ya Allah, bagilah kami dunia ni baik, kami hidup di dunia dengan penuh kebaikan kami dapat. Wa fil akhirati hasanah, bagilah juga kami akhirat pun baik. Wa qina azaban nar, selamatkan kami dari azab neraka Allah. Mudah-mudahan itulah kita, imbang dunia akhirat. Ada duit, ada harta, imbang untuk akhirat. Apa dia? Saham akhirat kita, derma, wakaf, apa saja tu saham akhirat. Ni simpan duit punya banyak dalam bank, lepas tu kolu anak berebut anak. Duit dalam bank ada 600,000, mati apa macam. Wakaf tak pernah buat, duk himpun duit. Tunggulah, muda lagi, businessman muda lagi, baru 40. Tunggulah, heart attack, kolu. Berebut waris ambil harta kita. Kok waris cerdik tak apa, ambil wakaf. Ada saham akhirat ni, ambil beli rokok, beli pipe, beli cerut, dibazir duit tak apa-apa, tukar sport rim, kita kena sport dalam kubur. Mampus. Na'udzubillah. So harta jangan duk timbun tak ketahuan, pi labur. Saham punya banyak, saham akhirat. Sana minta wakaf, sini minta wakaf. Ni Jumaat dah ni. Ni dah Jumaat dah ni. Paling elok sedekah, Nabi kata pada hari Jumaat. Ni dah masuk Jumaat dah. Mak Saleh kan bukan 12 kan baru Jumaat. 12 1 minit kita maghrib hari baru. Ni dah Jumaat. Tunggu apa lagi? Sedekah banyak-banyak supaya kita faham, itulah saham kita. Kita nak akhirat baik, dunia baik, akhirat baik, ada keseimbangan. Kita tak nak jadi golongan ni, golongan yang mengutamakan dunia, lupa akhirat. Tak mau. Jahanam kita. Na'udzubillah. Sambung sikit paragraf tu. Malahan Allah mempunyai kurnia yang dilimpahkan kepada hamba-hambanya berupa aneka macam nikmat yang jika hendak dibalas dengan bersyukur sahajalah. Umpamanya tak ada siapa yang berdaya melakukannya disebabkan tidak terkira dan terhingga banyaknya kurnia-kurnia tersebut. Tuan-tuan muslimin muslimat, maksud dia nak cerita apa? Antara jalan kita nak selamat, maknanya akhirat baik, dunia baik, akhirat ialah dengan kita mensyukuri segala nikmat. Itu kunci. Baik, Allah bagi harta, contoh Allah bagi harta nikmat dah? Ya. Siapa cakap tak nikmat? Kenderaan wang ringgit nikmat dah? Ya. Maka kita syukuri dia. Tanda dia tangan lah.
sedekah, infak, kereta bawa pi masjid, motor bawa pi masjid, tu tanda syukur dengan harta. Allah bagi usia. Usia Allah bagi. Berapa lama kita tak tahu. Maka bersyukur atas usia, sedaya upaya menjadikan kita orang yang paling bahagia. Apa dia? Siapa dia orang paling bahagia? As-sa'adah, kullu sa'adah tulul umri fi ta'atillah, atau kama qala, hadis sahih Rasulullah bersabda, orang yang paling bahagia ialah orang yang panjang umurnya dalam ketaatan kepada Allah. Umur dia panjang 70, 80, 90, 100, tetap fi ta'atillah, taat pada Allah. Itu tanda syukur. Allah bagi kesihatan yang baik, gunalah. Lidah elok cakap. Kenapa tak nak baca Quran? Atau kenapa baca Quran sekejap, cakap kedai kopi sejam, baca Quran 5 minit? Apa hal? Kita kena tanya diri kita. Walaupun alhamdulillah kita baca Quran tu mensyukuri nikmat dah, dengan lidah yang baik. Fikir di sana ada orang lidah dia jahanam rosak. Salah seorang anak murid saya, Profesor Dr. Arman Saad, pakar bedah di Subang. Dia ikut saya musim haji 2012. Saya mutawih dia. 203 orang saya bawa. Syarikat swasta lah, saya petugas. Antaranya dia, kami buat haji ifrat tahun 2012, kami buat ifrat. Alhamdulillah. So baiklah, kamceng baik apa semua sampai sekarang. Dia hantar dekat saya satu gambar 2-3 keping, and then ada caption di bawah. Saya nak ajak tuan-tuan mensyukuri nikmat lidah. Dia hantar gambar seorang lelaki, saya ingat umur dalam 60 lebih. Gambar dia tengah nganga, ada lidah. Lidah dia tu putih. Putih, hampir semua putih. Iaitu lidah dia bernanah. Lidah dia ada nanah. Dan saya tengok gambar kedua, gusi. Celah-celah gusi dia nanah. Lalu Profesor Dr. Arman Saad hantar dekat saya caption, tolong doa, kejap lagi saya dan tim akan melakukan pembedahan kepada Pak Cik ini. Dia telah diserang dengan satu penyakit yang dipanggil barah lidah. Barah lidah, oral cancer dia panggil, barah lidah. Lepas tu Profesor Arman tulis, untuk makluman, saya tak bohong, dia tulis, untuk makluman, di antara sebab berlakunya barah mulut, oral cancer, pertama, menghisap rokok. Nak abang yang tu hisap rokok. Menghisap rokok, saya tak tambah, wallahi, hak tu dia tulis. Lepas tu dia tulis apa? Nombor 2, makan sirih. Makan sirih. Tak tahulah, saya tak pernah makan sirih. Dulu kecil-kecil saya, nenek, arwah nenek dia kuat makan sirih. Kecil-kecil saya digombak dulu. Nenek suka, dia adalah apa, dia panggil kapur apa, dia calik-calik lipat-lipat kecil. Lepas tu dia balik rokok arwah nenek. Rokok dia Rough Rider. Ingat abang-abang ingat Rough Rider ni, dia punya naik kuda kan, tembak Rough Rider, 2 kupang waktu tu 20 batang. Kenapa saya tahu harga? Sebab aku kena pergi beli. Saya pergi beli rokok. Saya pergi kedai beli rokok tu, Rough Rider, rokok tembak ni dia. Ingat lagi gambar tu, 20 sen 20 batang. Punya murah zaman tu, 60-an 70-an. Kita tolong pergi beli. Nenek arwah dah. Mak pada mak saya. Mak pada mak saya, bukan belah ayah, belah mak.
makan sirih. Kata Profesor Dr. Arman, kuat makan sirih juga boleh bawa kanser mulut, lidah. Oh, saya tengok punya takut. Lepas tu beberapa hari dia hantar, dia kata alhamdulillah pembedahan berjaya. Lagu mana dia bersihkan nanah tu tak tahulah. Kita bila tengok macam tu, tidakkah terfikir nikmatnya lidah kita? Allah tak takdirkan kena kat kita. Walaupun rokok 2 lori dah hisap, tiba-tiba malas baca Quran. 24 jam berlalu begitu saja, satu ayat Quran pun tak baca. Astaghfirullah. Surat khabar habis baca, sampai ni lunyai surat khabar. Tengok nombor ekor tak puas hati sebab miss satu mata. Tak puas hati tengok tu, duduk jentik surat khabar duduk geram. Tapi Quran tak baca-baca. Allah, lidah elok. Si Mamat ni Allah takdir ke dia, lidah dia kena kanser lidah, bernanah. Lidah tu putih. Astaghfirullahalazim. Maka guna nikmat Allah. Syukur itulah antara tanda kita nak imbang dunia akhirat. Syukurlah. Harta ada, syukur, bagi. Lidah ada, syukur, baca Quran. Itu semua akhirat. Diri elok, sihat, mai masjid, mai kuliah, mai buat baik. Itu semua akhirat. Imbang dunia akhirat, kita selamat insya-Allah. Baik. Tujuan menyebut lafaz Ghafiriz Dzamb, Tuhan yang mengampuni dosa. Wallahu a'lam. Itu kita sambung bulan yang akan datang. Kita sambung paragraf yang ketiga. Masih lagi ayat yang ketiga daripada surah Ghafir. Kesimpulan perbahasan kita pada malam ini, pertama, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saya baca tadi ayat 53 Az-Zumar, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Banyak manalah dosa kita, jangan putus asa, minta ampun. Kecuali syirik aku tak ampun, lain aku ampun, kata Allah. Yang ketiga, kita membahaskan cerita taubat. Allah terima taubat, dan sebut dah tadi gembiranya Allah lebih daripada seorang lelaki yang dapat balik kuda dia, kata Nabi, sampai terbalik bercakap, engkaulah Tuhanku, engkaulah hambaku, akulah Tuhanmu. Punya gembira dia terbalik bercakap. Nabi kata Allah lebih gembira dari si Mamat itu apabila melihat hambanya bertaubat. Ya Allah, ya Tuhan, seronok Allah. Mari kita bagi Allah seronok dekat kita. Bak kata arwah Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat, bekas Menteri Besar Kelantan, dia pernah sebut, buatlah kerja bagi Allah senyum kat kita. Tu dia. Buat kerja bagi Allah senyum kat kita. Terbayanglah Allah zat, takkan nak senyum serupa manusia. Balaghah lah, maksudnya bagi Allah seronok. Jangan buat kerja bagi Allah tak syok kat kita, siap. Wal'iyadzabillah min zalik. Kita jumpa bulan hadapan insya-Allah. Semoga Allah menurunkan jumlah qadar kes COVID-19 yang semakin merisaukan negara kita. Tuan boleh bayanglah petugas hadapan frontliner, doktor, jururawat, naik letih mereka, kesian. Mudah-mudahan Allah terima permohonan kita. Allah ampun dosa kita banyak, ya Allah. Moga Allah angkat COVID ini, Allah kurangkan dan terus Allah angkat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.